Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dapat kita berjumpa lagi ya. Bulan lepas saya ada datang tapi tak ada kuliah ya, pasal tengah cuti semua. Alhamdulillah bulan ni dapat jumpa. Bulan lepasnya kita tak ada baca ya, saya sakit. Alhamdulillah dah sembuh, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kain batik letak di peti, kain kasar sangkut jendela. Minggu berlalu, bulan berganti, kini kita bertemu semula. Alhamdulillah ya. Ambilkan saya kain songkit, kain baldu dibelah-belah. Baki umur dah tinggal sikit, moga bakti kepada Allah. Kita dah tinggal hanya berapa hari saja. Alhamdulillah saya dah sihat. Kemarin sakit, operationnya tu bukan pasal sakit, tapi pasal nak operasi, sebelum operation jadi sakit. Saya operation pasal saya dah kira masuk dalam obesity, gemuk, tak ikut sistem makan Rasulullah. Jadi berat badan kita dah double daripada weight kita biasa. Jadi dah 2 tahun lepas doktor di KPJ Johor dah suruh bikin operation potong perut, kasih kecil. Kita tak berani nak operate ni, bukannya berani ya. Pulaknya dah gitu, pulaknya buang-buang organ kita sembarang-sembarang, berdosa. Tak boleh. Habis dah try itu dan ini macam-macam. Takut makin lama makin dah umur, complication. Umur tinggal sikit, baki kita nak khidmat, nak apa semua, jadi tak sihat. Saya bilang kalau boleh baki umur aku ni biarlah aku sihat, dapat khidmat apa semua. Sihat boleh dikembalikan, tapi umur tak boleh dianjakkan. Ya tidak. Jadi tetap macam mana pun, jadi kalau dapat sihat, dapatlah, mudah-mudahan aku dapat tambah giat dalam sakit baki umur yang tinggal hanya berapa hari ini. Kemudian saya tengok satu kawan kita Ustaz di Matis bikin operation, Ustaz Uzair. Alhamdulillah sihat pula, saya tengok dia dah boleh sembahyang betul apa semua. Jadi kita pun nak bikin jugalah. Kita pun bikin, tapi doktor kasih pantang sebelum operation 2 weeks hanya minum liquid diet. Dia kasih susu ada formula khas. Kita ni taat lah cakap hospital ya. Kali saya minum susu tu, rupa susu tu ada bahan soya. Kita ni ada gout. Jadi nak patut ceramah maulid di Melaka semua kena goutnya satu badan, tak pernah kena gout satu badan. Sampai ke tengkuk semua gout, tak boleh jalan. Tak boleh jalan, naik ambulan pergi hospital Melaka. 4 hari 3 malam di hospital Melaka. Dah lega, minggu depannya operation. Alhamdulillah operationnya pulaknya tak ada apa-apa. Dari operation sampai hari ni tak pernah makan painkiller walau sebiji sekalipun. Pandai Profesor Nick tu bikin operation kita bagus, alhamdulillah. Cuma semua kesan operation ni badan kita sementara nak bergolak, nak berubah ni. Jadi kita jaga makan pantang pun, dia punya acid dia suka build up sendiri, uric acid. Jadi setiap kena gout, attack. Begitu. Dia bilang nanti sekarang dah mula banyak reda lah. Sekarang alhamdulillah saya punya weight dah banyak dah turun dah kurang 20, hampir dah 23 kilo dah kurang dah. 23 kilo dah. Mudah-mudahan lah dapat sihat terus. Begitulah. Sambung baca kitab kita. Saya pinjam sebuah kitab, saya tak bawa kitab lah. Kitab Jawi pun bagus. Yang tak ada banyak tulis, tu pun boleh. Yang tak ada banyak tulis, yang banyak tulis jangan. Yang banyak tulis kesian dia suka tulis. Boleh. Umur saya agak-agak umur saya berapa? Ya? Berapa? Orang kata ke umur saya 65, 67. Umur saya baru 53. Dah lepas operation makin orang teka umur 80. Dah makin kurus, makin tua nampaknya ya. Begitu. Kita umur baru 53. Nanti 6 hari bulan 2 akan datang ni cukup 53. Imam Syafi'i meninggal umur 54. Imam Ghazali meninggal umur 55. Kita dah diambang lah bila-bila saja. Begitu ya. Umur 53. Tapi dari dulu orang kalau teka umur kita 65, 70.
Dah makin lepas operation, orang makin teka 80. Kita makin kurus, makin nampak tua. Makin nampak tua begitu. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala ampunkan dosa ya. Muka surat 486. Saya pesan semua dah dapat buku ya, belilah buku, cari buku ini semua. Dan boleh ada Jawi, ada Romi. Boleh pakai Jawi, boleh pakai Romi tak? Bagi yang mahir pakai, bagi yang saya tak benarkan beli kitab Jawi, kitab Romi. Saya tak benarkan beli kitab Romi kecuali bagi yang sudah mahir baca Jawi. Yang dah mahir baca Jawi suka tingkau. Kau nak beli Romi pun boleh, nak beli Jawi boleh. Yang tak mahir baca Jawi tak boleh beli Romi. Ambillah kesempatan baca Jawi di sini. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau orang nak beli kitab, ustaz nak Jawi ke Romi, awak boleh baca Jawi? Tak boleh. Maka jangan beli Romi. Terbalik, dia katakan makin tak boleh Jawi, aku beli Romi. Tak boleh, tak mahir Jawi, tak boleh beli kitab Romi. Dulu kita, kawan-kawan kita kat Singapura semua, kita salute tau cousin-cousin kita Malaysian. Bilang, oi diorang pandai baca Jawi apa semua. Sekarang dah sama 2 kali 5. Semua tak pandai baca Jawi. Jadi kalau kita baca Jawi pulanya kita bilang, tapi saya tak belajar Jawi ustaz, saya sekolah. Lagi bagus. Kita baca kitab ni Jawi, kalau kita belajar Jawi sekolah punya, kita tak boleh terbaca tau. Sebab kitab ini berapa ratus tahun, setiap zaman, setiap negeri, setiap daerah lain ejaan dia. Jadi kalau kita dah belajar Jawi di sekolah, kita terikat dengan sistem ejaan. Nanti kita baca susah nak keluar bunyi, sebab pada kita ni salah hija. Tapi kalau kita tak ada belajar Jawi, kita baca apa yang bunyi lebih kurang keluarkan sudah ada. Mim alif kap nun apa? Mim kap nun, mim alif kap alif nun, sama lah. Begitu. Jadi apa-apa pun kita tengok, tak payah ikut ejaan dia, tak payah ikut ejaan yang apa ikut tu, apa yang kau tengok bunyi dia keluar, begitulah sudah, begitu ya. Lagi kalau kita baca kitab-kitab Jawi lama kita tu, kita sambil menyusuri kesusastraan bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita kan tinggi, halus macam-macam peringkat dengan bahasa-bahasa kitab lama semua tu. Jadi kita kitab-kitab lama. Syarat-syarat taubat. Kemudian hendaklah anda, ya Allah, berilah kami jadi orang yang bertaubat padamu, ya Allah. Allahumma astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Taala ampunkan dosa kita dan dapat jadi kita hamba yang bertaubat kepada Allah Taala, dapat cuci dosa kita sebelum kita mati. Bayangkan hari ini kita duduk dengan ahli keluarga, dengan sahabat andai, balik rumah kita macam mana pun selesa rumah kita ya. Kecil-kecil rumah kita pun selesa. Tak tahu besok sendiri dalam kubur gelap gelita, tak ada makan, tak ada minum. Kalau tak dapat pengampunan Allah Ta'ala, dapat pukul pulanya, dapat dera Allah. Bayangkan kita kena pukul, bayangkan jatuh aja kita dah tak tahan, jalan tersenggol apa sikit saja dah lenguh. Kalau masuk kubur kena pukul macam mana, siapa nak bela kita? Habis dosa kita banyak, tak minta ampun pada Allah Ta'ala, malu dan takut pada Allah Ta'ala, tahu bersalah tapi dosa susah nak tinggal. Tak boleh, mesti kena minta ampun biar tak bahaya diri kita dalam kubur, tak bahaya di mahsyar dan tak bahaya selama-lamanya. Ada dosa sangat berat, dunia dan akhirat sangat berat, terjauh daripada rahmat Allah Ta'ala, tak diundang oleh Allah Ta'ala dari di dunia lagi. Orang hamba-hambanya Allah undang, panggil waktu-waktu begini, sembahyang duha, rukuk sujud kepada Allah Ta'ala, kita tak dipanggil. Itu jangan anggap itu kalau dah umur-umur kita ginilah ya tak sembahyang duha, tak sembahyang qabliyah ba'diyah, tak sembahyang malam. Kau jangan anggap itu sunnah. Memang sunnah lah, memang buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi kau anggap itu engkau tak diundang oleh Allah. Berapa ramai Allah panggil hamba-hambanya pasal mereka bersih.
pasal mereka suci dan Allah nak bersihkan lagi, Allah nak sucikan lagi, maka Allah panggil mereka, diundang menghadap depan Allah Ta'ala waktu duha, sembah sujud pada Allah Ta'ala, diundang oleh Allah Ta'ala untuk baca kalam-kalam Allah, baca Al-Quran, diundang oleh Allah Ta'ala selalu menengadah tangan, diketuk pintu hati oleh Allah Ta'ala, selalu penuh keinsafan. Tetapi kita dengan kelalaian kita apa? Cuma kita rasa apa? Alah, sunnah saja. Memang sunnah. Tapi itu menunjukkan bahawasanya kita tak diundang oleh Allah. Pasal dosa kita banyak ya. Dosa kita banyak. Kita haraplah Allah Ta'ala ampun dosa kita, cegah, dapat membuat kita kuat lawan daripada maksiat, dan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan Allah undanglah kita dengan rahmatnya supaya dapat sembah sujud padanya dengan sepatuh-patuhnya ya. Kemudian hendaklah anda ketahui, moga-moga Allah merahmatimu, amin. Kita baca ini ayat aja kita masuk dalam doa Imam Haddad ya. Doa wali-wali ni saleh kabul. Bahwasanya taubat itu bukanlah sekadar seseorang hamba mengucapkan dengan lidah astaghfirullah, aku bertaubat kepada Allah, sedang hatinya tidak pernah menyesal. Jadi bukan setakat syahadat taubat tu dengan lisan itu astaghfirullah tu sebagai supporting dokumen kita, tetapi your attitude terhadap dosa tu yang penting. Menyesal, rasa jijik, minta ampun, minta maaf, takut pada Allah, malu pada Allah, nak tebus kesilapan kita, itu namanya taubat. Kemudian diiringi, hatta kalau kau dah bersikap sedemikian, dah ubah attitude kita, kemudian kita tak ikutkan dengan perkataan astaghfirullah sekalipun, dah terampun dosa kita. Tetapi kalau kita baca astaghfirullah 100 kali sekalipun, kosong-kosong saja, tapi hati kita tidak ada insaf dan taubat, maka belum taubat tu namanya. Apalagi kalau kita baca dengan lagu-lagu, astaghfirullah rabbal baraya, amboi berdendang-dendang, minta ampun begitu caranya, amboi ya. Itu namanya feeling-feeling tu. Dengan Allah Ta'ala kau taubat betul-betul menangis-nangis, menangis-nangis pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Sedangkan hatinya tidak pernah menyesal serta tidak mahu berjanji untuk membersihkan diri atau menjauhkan diri dari dosa. Para ulama telah menentukan beberapa syarat taubat yang harus dipatuhi, dan tiada suatu taubat dianggap sempurna kecuali dengan 3 syarat yang berikut ya. Syarat taubat 3, campur satu. Apa pula campur satu? 6 sudah lah. Tidak, 3 yang asas ni. Campur satu. Kalau ada campur, kau campur lah. Tak ada campur, tak payah kau campur. Ya tidak? Baik. Yang pertama, menyesali diri atas segala dosa yang telah lalu. Kemudian mensucikan diri dari dosa, yakni tidak ada artinya ia bertaubat padahal ia terus melakukan dosa yang sama dan tidak memberhentikannya. Yang ketiga, berazam tidak akan melakukan dosa lagi selagi hayat di kandung badan. Amin, Allahumma amin. Ketiga syarat ini pasti mengiringi setiap taubat dari dosa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Baik ya. Sekali, dosa apa yang nak ditaubatkan? Dosa apa yang nak ditaubatkan? Bila nak ditaubatkan? Dan apa itu dosa? Yang nama dosa ada yang besar, ada yang kecil. Tidak ada dosa dipandang kecil kalau kau pandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Sebab derhakanya pada Allah Ta'ala yang maha besar. Maka jangan kau bilang, alah ini setakat dosa kecil. Maka walaupun dosanya itu kecil, dinisbahkan dengan keagungan, kehebatan Allah Ta'ala, maka besarlah tu namanya. Wajib tobat dari dosa kecil dan dosa besar. Apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil, dan apa itu dosa? Yang nama dosa kita kena tahulah apa halal dan haramnya. Taruhlah kita tak tahu yang nama dosa tu apa, kita tak belajar semua perkara kan umpamanya. Nak tahu perkara dosa tak dosa, sebab itu Rasulullah tanya, minta fatwa daripada hatimu, kata Rasulullah. Yang nama dosa itu apabila kita lakukan sesuatu, kita rasa kita tak suka kalau orang nampak dan orang tahu. Itu namanya dosa. Kalau kita rela orang nampak, kita tak itu namanya bukan dosa. Umpamanya kat dekat laman rumah kita duduk, kita baca surat khabar, makan kuih cucur, minum kopi umpamanya lah. Kalau orang nampak, kita malu tak? Segan tak? Tak segan kan? Itu maknanya ada dosa tak? Tak ada dosa. Tapi kalau dekat laman rumah kita buka kaset lagu ago-ago, kita joget-joget, jiran nampak ke apa, kita malu tak? Itu maknanya ada tak betulnya itulah. Ada yang tak betulnya, ada tak betulnya, begitu ya. Itu tak betulnya. Kalau datang majlis ini, datang kuliah, pakai
apa tudung, pakai baju begini semua, pakai baju kemeja apa semua, agak-agak kita malu tak? Orang nampak kita tak malu yang sepatutnya. Tapi agaknya kalau kita datang begini umpamanya lah, kita pakai crown, mahkota umpamanya lah, pakai baju songket full umpamanya lah, agak-agak malu tak? Ada tak betul lahnya tu? Tu dosa lah tu. Pakai seluar pendek lepas jogging, tak tahu hadir kuliah lah masuk, agak malu tak? Ada tak betul lah tu. Dosa lah tu maknanya hati kita, sebab dalam diri kita ya Allah dah ada programkan untuk iman, untuk taat. Jadi apa yang tak kena dia akan kasih indication, tak selesanya hati kita. Itu dosa. Apa beza dosa besar, dosa kecil? Dosa besar yang ada hududnya, ada hadnya. Mencuri pancung, mencuri pancung tangan, tak sembayang pancung tengkuk. Pancung tengkuk tu apa? Hukum bunuh dia. Umpamanya, berzina, rotan, begitu. Itu namanya dosa besar. Kalau tidak ada hadnya, had tu hududnya, tetapi ada ancaman yaumil akhir, seperti orang mengumpat, dia akan cakar mukanya dengan kuku dari tembaga. Itu kira dosa besar. Ada ancaman di akhirat. Orang laki-laki pakai cincin emas, tidak ada kena gunting jarinya ke apa ke, tapi akan dilekatkan emas itu, dilebur, dilekatkan pada jarinya pada yaumil kiamah. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Asal ada ancaman hukum sama ada di dunia ataupun akhirat, itu namanya dosa besar. Dosa-dosa kecil ini yang tidak ada disebut apa-apa tapi memang haram. Seperti mandang kepada wanita yang ajnabiah, yang bukan mahram kita, semuanya itu. Semua itu dosa. Semuanya dosa ya. Orang Melayu bilang tahu, dosa kering. Dia tak ada kering, tak ada basah, dosa semua dosa, begitu ya. Pandai orang Melayu kasih nama dosa kering, dia bilang ya. Dosa kering tu dosa kecil lah. Dosa kering ke, basah ke, kecil ke, besar ke, wajib taubat. Kenapa kita disebut mention dosa kecil? Sebab dosa besar dah memang dah tentu padamnya dengan taubat. Dosa kecil dia boleh auto delete. Kau ambil wuduk, jatuh, dosa mata, dosa mulut semuanya jatuh berguguran. Engkau sujud dan rukuk, dosa diletakkan di bahu kita ketika rukuk dan sujud, jatuh dosanya berguguran. Begitu kita sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, habis segala dosa-dosa kita. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, terhapus dosa. Pergi umrah, terhapus dosa. Semua dia boleh auto delete dosa-dosa kecil. Nabi sebut Ramadan ila Ramadan, wal jum'atu ila jum'ati, was salah ila salah, mukaffiratu lima bainahunna idza batil kabair. Antara satu Ramadan ke satu Ramadan, antara satu Jumaat ke satu Jumaat, antara satu salat ke satu salat, menjadi penghapus dosa antara keduanya asalkan ditinggal dosa-dosa besar. Maknanya dosa kecil tu auto delete, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun wajib tobat. Kenapa? Dosa kecil dengan segera menjadi dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar tu yang disebut sebagai fasik. Orang fasik tu orang yang melakukan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Sebab itu kena tobat. Kalau tak sobat dengan segera dia akan ulang dan ulang dan ulang, jadilah dosa besar. Jadilah dosa besar dan kena tobat, kena minta ampun, kena pasangkan 3 syarat-syaratnya ini. Dosa kecil kau anggap enteng, kau anggap ringan, terus jadi dosa besar. Alah, bukannya dosa apa, dosa setakat ini saja umpamanya ya. Terus jadi dosa besar. Dan dosa kecil segera memanggil dosa-dosa lain sampai bertumpuk hitam dalam hati kita. Itulah padahnya dosa kecil, wajib tobat dari dosa besar ataupun dosa kecil. Dan wajib tobat dengan segera. Kalau kita buat dosa hari ini, kita tobat 3 hari kemudian, kena pasang 2 tobat. Ya Allah, aku bertobat padamu kerana aku buat dosa sekian-sekian, dan aku bertobat padamu kerana aku delay tobat aku 3 hari. Kena 2 double tobat. 1 tobat dosa, 1 tobat kerana delay, tobatkan delay ya. Dan yang nama tobat kena tafsil, tak boleh ijmal. Tak boleh, ya Allah segala dosa-dosaku ampunlah ya Allah. Kena satu persatu. Sebab itu kalau tak ada kerja, duduk tafakur, ingat dosa daripada masih bujang dulu, daripada umur kita 12, 17, apa dosa kita buat, masih anak-anak dara semua dulu. Tobat, jangan kita tak ada kerja, anak free lah, tak ada apa nak buat, free Allah tahan tengok cerita Korea. Astaghfirullahalazim. Renong, ingat dosa kita masih anak dara dulu, bikin apa, tak pakai tudung, pakai skirt,
pergi jumpa boyfriend. Astagfirullah, semua ada biasa yang ada boyfriend ni. Na'udzubillah. Kadang dah awahla. Na'udzubillah semua itu. Semuanya tu haram. Tobat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu, tak payah kau declare dengan orang. Kena satu persatu kita ingat dan mohon pada Allah. Baik itu namanya tafakur. Kena tafakur. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Lintas, aku pernah buat ini, ya Allah. Ya Allah, aku pernah buat ini. Allah, ampun dosa aku. Ya Allah, ampun dosa aku. Satu persatu, satu persatu. Sebab apa? Satu dosa, satu rekod. Maka satu dosa, satu set syaratnya. Satu set syaratnya. Setiap dosa kena pasang syaratnya. Menyesal, minta ampun. Kita akan ulangi tentang syarat-syarat tobat ni ya. Ini syarat tobatnya kena satu secara tafsir, one by one. Tidak boleh semua. Dia tak boleh semua kau shit semua kemudian kau tekan delete. Itu komputer boleh. Tapi ini dosa pasal apa? Satu dosa, satu derhaka. Satu dosa, satu kemaksiatan. Satu dosa, satu kelazatan. Yang kau kena iris satu demi satu. Dah sampai tak boleh terfikir, tak boleh teringat lagi segala dosa kita yang banyak itu, barulah kau mohon, ya Allah, segala dosa-dosaku yang aku tidak ingat lagi, ya Allah, kau ampunkanlah, ya Allah. Baru kita ucap sebegitu. Tak boleh dosa apa tobat tu siapa sekaligus semua sekali tak boleh, kena satu persatu. Dan syarat tobat tu 3. Yang pertama menyesal. Menyesal, dan menyesalnya kerana Allah Ta'ala, bukan menyesal kerana lain. Aku tobatlah, aku menyesal, aku tak nak rompak bank, aku menyesal kenapa aku nak rompak bank, kaki kena tibak polis jadi kodong umpamanya. Itu boleh menyesal bukan kerana Allah Ta'ala, menyesal kerana kodong kaki dia umpamanya. Menyesal aku mengumpat, menyesal kenapa awak menyesal? Sebab fulan nak sue aku sekarang dekat court. Itu pun bukan tobat kerana Allah Ta'ala, menyesal pasal manusia, menyesal kerana sebab-sebab lain. Kenapa kena menyesal? Apa perlu menyesal? Sebab kita setiap kali kita melakukan dosa, kita merasa lazat tak dosa tu? Menari, berdansa, na'udzubillah minum arak, buat segala, mengumpat sepandang yang haram, lazat. Tapi itu semua adalah lazat yang terlarang. Lazat yang terlarang. Dan lazat tu dalam hati kita tak dibatalkan dengan menyesal, tak dibatalkan dengan sesal, maka akan makin enak, makin seronok, makin nak buat lagi. Walaupun kau sudah berhenti daripada lakukan dosa itu, walau dah 30-40 tahun berhentikan sekali, lagi belum menyesal, lagi tu namanya belum tobat. Lagi belum menyesal tu namanya lagi belum tobat. Contoh ya, kita biasa dengar orang tua-tua yang ada cakap ya, dia tengok budak-budak muda zaman sekarang kan, ini kita dengar sendiri. Budak-budak muda dulu, dia sekarang dah tua lah, dia pakai tongkat semua. Jadi budak-budak muda dulu dengan saya, tak ada apa. Saya dulu macam-macam saya dah buat. Ini tak ada apa-apa ni. Jadi budak-budak sekarang ni banding dengan dia, tak ada apa-apa. Dulu dia gangster. Dulu apa dosa yang dia sebut? Apa semua nak buat, cuma bunuh orang aja tidak. Semua. Ini tak ada apa-apa, tapi sekarang saya sudah tua. Dah saya dah tobat. Dah tobat ke betul namanya? Belum, pasti masih boleh sebut, masih boleh bicara. Kalau yang ada orang dah bertaubat, nak ingat pun tak, nak ingat dengan Allah Ta'ala, nak sebut, malu dengan Allah Ta'ala, hanya bercucuran air mata saja. Tuhan tahulah apa yang dia nak sebut dalam hati dia tu. Apa lagi nak cerita kawan, apa lagi nak joke around. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan sekolah lama, gathering, sekolah sekian punya perjumpaan, reunion. Wah, you bukan main, you ingat tak dulu zaman ini, ketawa-ketawa, masih ingat zaman-zaman dulu yang tidak-tidak semua tu, masih boleh ketawa tu, namanya belum tobat kerana belum menyesal. Tengok gambar-gambar 1970s, wah lawa ibu ya, rambut kerinting macam Muji Rasid umpamanya lah. Sekarang wah kau tahu, tengok ibu dulu prima dona kampung begini-gini semuanya tu. Itu namanya belum taubat. Kau tengok gambar kau lama semua, Allah ampun dosa ya Allah, ini jahiliah, mana kau dapat gambar ibu, malunya. Dah buang bakar gambar ni semua. Ibu dah taubat, tak mau dalam hati pun, hapuskan semuanya. Menyesal. Kenapa perlu menyesal? Walau kita dah stop sekalipun, sebab dia akan datang lagi tau. Bila? Sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, syaitan tahu apa yang pernah mentewaskan kita, apa pernah yang buat iman kita jadi tipis, apa yang pernah buat iman kita melayang. Sebab kalau kita buat dosa, iman kita melayang kan. Nabi mengatakan tidak berzina orang berzina, ketika berzina dia beriman. Tidak mencuri orang mencuri, ketika dia mencuri dia beriman. Sedang kita buat maksiat, iman kita melayang, kadang balik kadang tak balik, na'udzubillah. Maka pada ketika itu dia tahu apa pernah benda yang kita sangat seronok sehingga iman kita boleh melayang. Dia nak test lagi sekali, biar melayang, ketika itu nyawa kita dicabut, iman sedang melayang. Maka apabila akhir hayat kita akan didatangi, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala, 7 gelombang syaitan. Satu gelombang 70,000.
Jadi sama sekali berapa? 490,000. Hampir setengah juta syaitan datang hanya niat untuk bawa kita mati kapi. Yang first akan datang disinariokan kita, disihirnya kita atas benda-benda yang biasa melalaikan kita. Apa? Kelab malam. Apa? Padang golf. Apa? Kebun kita, ladang kita. Apa yang bisa melalaikan kita, buat kita derhaka pada Allah Ta'ala dan kita merasa seronok, dia akan mainkan balik semula. Tak tahu kita dah kat sakit, dah kat hospital, anak cucu dah keliling semua. Tak tahu kita rasa, apa ni? Mari kita berdansa. Kau rasakan macam kelab malam. Ni kan dahulu gini, aku kan dah tua, dah sakit. Itu mimpi, kau punya mimpi ngeri. Kau masih muda, apa pula itu mimpi ngeri. Sekarang ini dah betul, kau tengok, nampak wanitanya, nampak alat muziknya. Kau rasa muda, kau pun bangun, kau tampil berdansa. Dan na'udzubillah, kita pandang sekatul maut sejenak ya. Yang ada sempat menari, sempat berjoget. Yang ada sempat berzina, sempat bunting, sempat beranak pun ada. Na'udzubillah, pada akhir hayat semua dia dah masuk time zone lain ya. Dah masuk time zone lain. Kalau engkau belum menyesal, kau akan rasa seronok sebab belum disesali. Tapi kalau kau pernah menyesal, taubat, apa ni? Ini jijik. Astagfirullah, aku tak suka. Kau pandang dulu manis, tapi kau sekarang pandang jijik. Dengan kau pandang ini jijik, maknanya kau dah kikis daripada hatimu, lazatnya tu kau dah batalkan. Maka sekarang kau pandang dia ditayangkan balik semula, kau tak pandang lazat balik semula. Kau pandang jijik saja, kau pandang jelek saja, bubar semua, tak jadi sihir dia. Tukar lain pula adegan, bermacam-macam semua. Jadi kalau tak menyesal, boleh datang balik. Boleh datang balik. Na'udzubillah. Jadi wajib menyesal untuk membatalkan lazat yang terlarang. Itu menyesal ya, untuk membatalkan lazat yang terlarang supaya tidak timbul lagi dan timbul lazat sekali lagi ya. Yang kedua, kena stop ya. Kena stop. Okeylah, aku tobatlah sambil minum arak. Engkau ni apa, tobatlah. Okeylah, tobatlah, tobat. Arak masih dalam tangan lagi. Tobat ke tu namanya? Tak tobat. Nak bulan puasa aku rasa aku nak tobatlah. Bulan puasa aku nak jadi orang baik. Segala arak aku, segala pakau aku, segala video tak baik aku semua simpan dalam laci lah. Sebab aku nak bertobat, nak pergi haji. Tak ada. Kau tobat, kau kena hapus itu semua. Kau kena hapus itu semua tu, baru namanya tobat. Kalau tak dihapus tu bermakna still ongoing. Kalau masih ongoing tu namanya belum tobat. Belum tobat. Kena hapus semua, kena stop there and then immediately ya. Macam kita lah, kita tengok television, gambar-gambar entah apa-apa, apa orang pakai baju mandi lah apa semua, astagfirullahalazim. Sekarang daring pelakon sekarang ni, dia pakai begini, astagfirullahalazim, matanya tak lepas. Apa tak ada pasang tu namanya apa, tidak tobat tu namanya. Kenapa tidak berhenti? Syarat yang pertama menyesal, syarat yang kedua berhenti, syarat yang ketiga berazam untuk tidak ulang lagi. Sama ada terulang lagi ataupun tidak, itu lain cerita, kita akan bicara. Tetapi berazam ketika ini, agak-agak wahailah diri, nak buat lagi tak? Sedap na'udzubillah, jijik dan dosa, aku takut murka Allah, aku tak nak buat lagi. Biarlah yang penghabisan kali aku buat dosa tu, tak nak buat lagi. Dan termasuk dalam berazam ialah apa? Memohon doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, bantulah aku ya Allah supaya jangan aku ulang lagi. Minta kepada Allah Ta'ala, itu termasuk dalam azam. Terbuat lagi, itu lain cerita. Ya. Kenapa sampai dah buat dosa boleh terbuat lagi? Kenapa? Apabila kita nak tobat, agak-agak syaitan lepas terus tengok, wah, abang ni dah jadi baik lah, dia nak tobat, dah lah kita goda orang lain. Boleh? Dia makin goda, dia tekan nafsu kita dengan syaitan yang lebih besar lagi ya. Maka kalah. Sebab itu namanya jihad, lawan menang kita dalam tobat kepada Allah Ta'ala. Kalau dapat menang dan dapat tinggalkan selama-lamanya, itulah namanya taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat kemudian tidak kembali lagi ya. Dan setengah ulama mengatakan aku capai 40 tahun baru dapat capai taubat nasuha yang sebenar-benarnya ya. Dah taubat terbuat lagi. Kenapa? Pasal nombor satu, nafsu kita berontak. Nombor dua, kerana engkau ni nak kembali pada Allah. Dan kemarin kau pernah gagal. Dan sekarang kau ni diulang uji oleh Allah. Engkau gagal matematik, duduki peperiksaan SPM yang besar kan? Yang budak kecil UPSR. Betul ya? Kadang-kadang saya salah sebut, kita tak biasa kita sebut SPRM. Jadi nanti jadi orang ketawakan. Kita salah sebut SPM yang besar kan? Yang dah nak bujang tu udah SPM kan? Engkau gagal matematik SPM. Kemudian kau menyesal, kau
minta diberi peluang lagi. Maka sekarang kau diberi ulang paper apa agaknya? Matematik, SPM. Sebab selagi kau belum lulus, segera kau diulang paper itu juga. Apa pasal pula paper ini? Aku ingat dapat paper degree. Amboi. Kau kena ulang ini. Dulu kau gagal dalam bab arak, kau gagal dalam bab sekian. Maka sekarang diberi lagi biar untuk kalau dulu kau gagal, kali ini kau lulus. Kenapa kau gagal lagi? Begitu ya. Jadi dan itu menunjukkan kalau kita dosa kita terbuat lagi, itu menunjukkan jangan kecewa ya. Itu menunjukkan bahawasanya taubat kita tu hasil. Kerana taubat yang ada reaksi daripada pihak musuh kita. Syaitan dan hawa nafsu kita ada lawan, ada reaksinya. Itu menunjukkan taubat kita tu ada hasil. Tak apalah. Sebelum taubat dia minum arak 1 minggu 1 botol umpamanya. Lepas dia taubat makin jadi 1 minggu 3 botol. Umpamanya lah. Arak sekarang mahal tau. Angkabia berapa 1 botol sekarang ya? Nasib baik tak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, amboi ya. Umpamanya lah. Dulu minum arak 1 minggu 1 botol. Lepas taubat kadang-kadang jadi 1 minggu 3 botol. Ini kita kena beritahu tau. Jangan kau ingat kau lepas taubat aja terus besok jadi orang baik. Yang ada orang ingat gitu tau. Itu namanya drama. Dia dah buat macam-macam tahu sekarang dah taubat. Dah tahu baik pakai tudung jalan. Pegang tasbih senantiasa. Itu namanya drama. Tak ada mana syaitan boleh nak lepaskan kau begitu ya. Yang ada orang ingat dia lepas taubat dan menangis-nangis pergi umrah balik dia terus jadi baik tau. Nanti terbuat lagi. Ustaz, kenapa anak terbuat lagi? Kenapa anak terbuat lagi? Anak nak jadi baik, kenapa terbuat lagi? Pasal tadi kita bilanglah nak lawan. Tapi kalau kita taubat ya, dulu 1 arak 1 minggu 1 botol, sekarang 1 minggu 3 botol. Terus juga taubat. Kenapa? Ini kita bilang dia sedang reaksi, fluctuate. Dia nak naik daripada nafsul amarah, nak naik kepada nafsul mutmainnah. Dia up down. Dia ada berontaknya, dia ada lawannya, ada jihadnya. Maknanya kau tak dibiarkan oleh syaitan. Maka kau lawan terus. 1 minggu 1 botol dengan 1 minggu 3 botol. Mana lagi besar dosanya? Pandang ikut kiraan botol, 3 botol lagi besar. Tetapi dulu kau melakukan 1 minggu 1 botol dengan nafsul ammarah. Sekarang walaupun 1 minggu 3 botol tapi dengan nafsul lawamah. Nafsu yang mencela. Lain ya. Dari sudut bilangan araknya masih dosanya lagi besar. Dari sudut attitude-nya sekarang lebih sempurna. Sekarang lebih sempurna ya. Tapi jangan kau happy, sekarang aku minum jadi 3 botol pulanya. Bagus. Jangan. Itu bermakna ada reaksinya ya. Sekarang walaupun minum tapi dulu minum seteguk dengan rasa puas hati. Sekarang walaupun minum 3 botol dengan rasa susah hati. Begitu ya. Begitu. Itu reaksinya. Reaksi kita punya taubat nak kepada Allah Taala, pasti ulang lagi. Baiklah, jatuh bangun dalam taubat kita. Yang nama taubat dikabulkan, jiwa kita tenang dan kita dapat kembali ibadat taat pada Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Pasti diterima Allah Ta'ala ke? Allah tak ada wajib bagi Allah Ta'ala untuk buat apa-apa. Dia nak beri taubat tak beri taubat itu terserah Allah Ta'ala. Tetapi dia ada janji, bukan hanya dia beri, dia suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang bertaubat kepadanya. Jadi dan Allah Ta'ala menepati janjinya. Allah Ta'ala menepati janjinya. Jadi taubat sama ada diterima ataupun tidak, kau taubat aja dah dapat pahala, kerana taubat itu sendiri ibadat. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bahawasanya orang yang bertaubat Allah Ta'ala mencintainya. Jadi baiklah kita bilang ya, dah taubat, lawan lagi, bangun jatuh, menang, lawan hawa nafsu ya. Menang. Dah berapa kali menang, kalah. Lawan balik, menang balik. Kalah. Menang, kalah. Times up. Mati. Dalam keadaan dia kalah. Ibarat contoh orang main boxing ya tuan-tuan ya. Ini kita nak faham pengampunan Allah Ta'ala ya. Harapan daripada Allah Ta'ala ya. Orang main boxing, lawan round 1, round 2, round 3 sampai round sekian, dah jatuh KO, tak boleh bangun balik. Tengah dia jatuh, referee pun kira 1, 2 sampai 10. Kemudian referee akan mengatakan the winner is yang di bawah ke yang di atas. Itu kalau boxing biasa.
Tetapi ini yang diadili oleh yang maha referee, yang maha adil. Mudah-mudahan the winner is yang jatuh di bawah. Why? Pasal yang maha referee mengetahui bahawasanya opponent ini, yang lawan ni memang tak boleh menang kalau kau lawan dengan dia. Memang bukan lawanmu. Dengan kau sanggup gaduh dengan dia aja, kau sanggup menentang dia tu, kau dah dikira menang lah tu. Walaupun kau kalah sekalipun, kau sanggup lawan nafsumu, dah kira menang lah tu. Itu namanya nafsu lawamah. Tengah minum arak 3 botol tapi dengan nafsu lawamah, mati. Umpamanya. Allah boleh ampun dosanya. Sebab apa dia minum dengan perasaan yang jadi bukan kita untuk judge orang. Mati dengan minum arak begini-begini semua. Kau tak tahu di baliknya tu macam mana hatinya dan jiwanya. Nafsul lawamah, nafsu mencela lebih baik daripada nafsul amarah. Begitu ya. Jadi tidak mustahil yang tengah jatuh tersungkur jadi yang menang. Kenapa? Yang maha referee mengetahui bahawasanya oponen ini, pihak lawan ini memang susah nak dikalahkan. Bahawasanya oponen ini memang tak boleh nak dikalahkan. Pengalaman dia lain, kuat dia lain. Tapi dengan kau sanggup lawan dia saja kau dah dikira menang. Apalagi sampai kau tersungkur-sungkur lawan dia, menanglah tu namanya. Itu yang kita harapkan. Sebab itu juangnya mesti, lawannya mesti. Menang kalah kita harap menang dari Allah Ta'ala. Begitu perkara tentang taubat tuan-tuan sekalian. 3 syarat taubat yang kita sudah sebutkan tadi. Campur lagi satu ya. Baik. Ada suatu syarat lagi yang ditentukan, iaitu terhadap dosa antara seorang hamba dengan hamba Allah yang lain. Keterangannya ialah seperti berikut. Jika anda mengenai diri seorang, apanya? Jika anda menganiayai diri seseorang anak Adam, mencederakannya, menyentuh kehormatannya atau merampas hartanya, maka hendaklah anda menebus haknya. Jika yang mengenai jiwa atau diri, hendaklah anda membenarkannya, menjalankan kisas hukuman menurut rukun Islam ke atas dirimu. Dia nak suruh pancung ke apa ke, kena sedah diri ya. Jika yang mengenai harta atau barang, hendaklah anda mengembalikan semula hak itu kepadanya. Jika mengenai kehormatan, maka hendaklah anda memohon dimaafkan segala kesalahan anda itu. Awas, anda pasti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghapus segala penganiayaan ini sekadar yang termampu. Begitu pula terhadap sembahyang puasa. Sembahyang puasa lain ni dosa terhadap anak Adam ya. Dosa sesama kita ya. Nanti kita akan jumpa di belakang akan disebut ya. Dosa sesama kita plus yang kita bilang syarat taubat 3 plus 1 plus 1. Plus 1 ni dengan anak Adam, dengan sama manusia. Plus 1 kalau sembahyang dan puasa wajib qada dan fidyah. Plus 1 dosa yang menular. Nanti kita akan sebut. Ini dosa antara kita sesama kita. Tak boleh tidak, kena minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia. Dan kena secara tafsil juga. Jah, aku minta maaf dengan kau Jahya. Selamat Hari Raya lah, entah tersebut, tercakap ya. Maaf, Zahid batin 00. Orang sekarang sama Hari Raya dia ada 00 tau. Kadang saya tengok apa orang sebut ada 00. Kadang dia tulis dalam kad Hari Raya pun ada tuliskan. And look, selamat Hari Raya, maaf Zahid batin 00. Apa ada 00? Rupanya engkau kosong, aku kosong. Begitu, semua tak pakai. Kena sebut secara tafsil. Cik Mat, saya minta maaf dia, dosa saya dengan awak segala-galanya. Cuba awak terangkan. Tak lah. Kena terangkan satu-satu. Saya, kalau wang senang tau, harta senang tau. Ini saya kembalikan duit awak 500. Duit apa ni? Awak ingat tak? 17 tahun yang silam. Amboi. Awak pernah kehilangan duit di office. Cari-cari. Rupanya duit awak tercecer. Saya pula tengah sesak. Saya ambil masuk poket. Sekarang saya menyesal. Ni ambil balik. Dia bising, dia marah. Kita engkau begini-gini. Tapi dia terima saja dah halal dah. Dah selamat dah. Bermakna dah kembalikan. Dia bising-bising apa itu pun lain cerita. Dapat balik. Wang tak susah. Wang tak susah. Paling susah kehormatan. Cik Mat, saya ada apa sebut awak begini-gini. Awak kena sebut satu-satu. Saya bilang tak banyak lah. Saya semua bilang awak ni pemalas. Awak banyak makan. Awak tidak gotong royong. Awak angkuh, awak begini, lagi apa? Kereta awak tak pernah cuci, lagi apa? Umpamanya apa-apalah saya sebut
Berapa banyak awak sebut? Tak banyak lah. Di masjid, lagi di surau, lagi di mana? Di warung kopi. Itu saja Cik Mat je. Mahap Cik Mat je, sebiji kau kena. Macam mana nak minta mahap? Ataupun na'udzubillah, kau pernah main kayu tiga dengan isteri orang, macam mana nak minta maaf? Kan timbul fitnah lagi besar. Yang begitu-begitu semua tak boleh tidak, ada satu caranya. Nak minta maaf dengan dia tak ada mana. Makin jadi musuh lagi ada lagi, makin jadi tengkarah ada lagi. Tak boleh tidak, you must open up the file before the hearing case in the day of judgment. Buka file kes awak itu sebelum hari kes tu disebut pada mahkamah Allah Ta'ala. Iaitu apa? Sebut dengan Allah. Ya Allah, aku bermohon padamu, ya Allah, aku taubat padamu atas dosaku, aku telah mengumpat saudaraku, hamba-Mu fulan-fulan. Aku menyesal, aku tak nak buat lagi. Sebutkan syarat-syarat itu tadi semua. Dengan Allah. Ini kita ngadu dengan hakim ya, yang maha menghakimi, ya Allah. Dan aku mohon padamu, ya Allah, agar Cik Mat tu ampunkan dosa aku. Agar kau lembutkan hati dia supaya jangan dituntut aku depan mahkamah kelak. Kemudian bikin advance payment. Ya Allah, maka untuk Cik Mat tu aku mendoa untuk dia supaya kau ampun dosa dia, murah rezeki dia, tetap iman dia, masuk syurga anak beranak tanpa hisap, mak bapak, nenek moyang, anak cucu, cicit, kau doakan dia berbakul-bakul. Nanti yaumil akhir Allah Ta'ala tu pendakwa kita. Allah juga pembela kita. Allah juga penebus kita. Allah maha menghakimi yang mengadili kita. Maka pada hari bicara, belum settle lagi. Sebab apa? Selagi belum maaf di dunia, di akhirat akan dibicara. Tapi pasal kau dah open up the file, maka bicara akan lain pula di sana. Sekian hari bulan sekian, fulan ada menganiaya fulan dengan sebut begini ke semua satu persatu. Wah, Cik Mat pun nak tampil. Maka Allah Ta'ala mengatakan, nanti dulu. Engkau lihat di sana itu ada mahligai daripada permata beraneka warna. Terpesona Cik Mat ni lihat. Untuk siapa ya Allah? Untuk Nabi dan Rasul? Bukan. Ini untuk hamba-Ku yang suka memaafkan saudaranya. Sekarang kau ada kes. Kalau kau maafkan dia, ini mahligai untukmu. Tapi kalau kau tak maafkan dia, kau boleh claim pahalanya sekian-sekian. Dan tentu nilai ini lebih tinggi pada nilai ini. Tambahan pula yang kau dapat sekian-sekian nikmat adalah hasil doa dia yang aku kabulkan. Adakah kau ampunkan dia? Kan kita dah minta Allah lembutkan hati dia. Lembutlah hati dia. Aku ampunkan dosanya. Itu yang kita harap. Tapi susah payahlah. Kau petang kau dah umpat dia, malam kau kena doakan dia. Akak kita pun kita tak doakan gitu. Kita tidak. Tapi apa? Ini manusia tak boleh tidak kena sebab itu. Jangan bikin orang sembarang-sembarang. Susah tobatnya. Itu syarat tobat kalau dengan orang. Begitu caranya. Ya. Kalau barang-barang dia pulaknya, kena balikkan dia. Nak balikkan dia macam mana? Orangnya dah tak tahu di mana. Umpamanya Cina jual kain. Kan dulu kadang-kadang Cina jual kain masuk kampung-kampung kan. Kain batik, kain ini, kain apa, kita beli. Kita beli kain ke. Ataupun kadang-kadang apa, di jalan naik band dia ke, ada jual lah pinggan mangkuk ke, centong ke, apa kan masuk kampung-kampung gitu kan. Kita pun dah beli. Kita masih hutang lagi RM2 umpamanya. Dan lepas itu kita pun dah pindah lain. Tak jumpa dia. Nak cari kampungnya pun dah tak ada. Dia tinggal mana pun kita tak tahu. Saudara dia pun tak tahu. Kalau ada kena cari, kena kasih warisnya. Tak tahu siapa waris dia, siapa sepupu dia, siapa ipar dia. Kita ada kenal ipar Cina jual apa, jual mangkuk. Kan kita tak kenal siapa saudara mara dia pun kita tak kenal ya. Kita masih ada hutang RM2. Macam mana? Nak cari tak boleh, nak apa tak boleh, maka kena beri baitul mal. Beri tabung masjid tak cukup. Baitul mal dia punya apa faedah lebih menyeluruh. Pergi Baitul Mal Jabatan Agama, saya nak masukkan duit Baitul Mal RM2 sebagai tebus. Jadi kasih saya Baitul Mal dengan niat untuk fulan bin fulan. Jadi duit kita dah balikkan. Kalau hutang dengan orang tak boleh balikkan Baitul Mal. Kau tahu orang dia, orang minta mana hutang aku dah masuk tabung masjid. Tak boleh. Ada tahu orang sama dia bergaduh jumpa kita. Ustaz, dia ni hutang saya minta, dia bilang dah masuk tabung masjid. Saya dah masuk tabung masjid lah Ustaz, kan dia dapat pahalanya. Tabung masjid tak tabung masjid, kau kena balikkan dia juga. Sebab kau hutang dengan dia, kau balik bayar dengan dia. Kau jangan fikir apa kau bayar kat masjid. Habis kau tu saya boleh buka tabung masjid, kau buka lah, aku telefon polis, kau kena tangkap. Umpamanya jahat dapat hutang orang, dia tak nak bayar, dia masuk tabung masjid, dia bilang kau masuk tabung masjid, tak tabung masjid, kau kena bayar dia, tetap kau bayar dia. Dan kita nak minta izin buka tabung masjid pulaknya. Amboi, tak boleh. Begitu macam cangkirina manusia. Begitu. Itu kalau dosa dengan manusia, gitu caranya. Dan susah ya. Lepas tu Nabi mengatakan hati-hati terhadap umpat. Umpat itu lebih bersangatan daripada
zina, setengahnya mengatakan 30 zina. Kerana tobat daripada zina lebih mudah daripada tobat daripada mengumpat. Na'udzubillah. Tapi jangan buat pilihan ya. Kalau gitu nak zina ke nak umpat? Na'udzubillah, barang jauhkan Allah Ta'ala ya. Tapi tobat daripada mengumpat itu lebih besar, lebih bahaya, lebih payah lagi ya. Itu cara tobat dengan manusia ya, tobat dengan manusia. Baik. Begitu pula terhadap sembahyang, puasa dan zakat. Hendaklah anda segera bertaubat jika anda meninggalkan sesuatu daripada kefarduan-kefarduan ini. Caranya adalah dengan mengqada segala yang luput dari fardu-fardu itu sekadar termampu dan sesegera yang boleh. Syarat yang 3 di atas dipasang, menyesal apa semua, berhenti daripada meninggalkan sembahyang lagi ya, dan berazam untuk terus sembahyang sampai akhir hayat. Plus yang ini kena buat qada ya, seberapa termampu. Maksudnya apa tahu? Buat seberapa daya, bukan seberapa termampu, semampu-mampu. Kena betulkan situ, bukan seberapa termampu, semampu-mampu. Seberapa termampu tu maknanya asal berapa yang boleh lah, bermakna seberapa yang boleh, maknanya ya, begitu ya. Dan seberapa segera setelah bertaubat dari dosa-dosanya sebagaimana yang telah ditunjuk atas tadi. Hendaklah ia senantiasa meletakkan dirinya antara takut dengan harap, berharap agar Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubatnya dengan karunia dan belas kasihannya. Takut kalau-kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima segala taubatnya, kerana bimbang barangkali ia tidak melakukan taubat itu secara yang sempurna menurut cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka jadilah ia sebagai orang yang tidak bertaubat di sisi Allah. Tak cukup syaratnya kira belum taubat ya. Baik, itu taubat punya proses bukan one off ya. Taubat punya proses lah ongoing sampai mati. Taubat, anda dah taubat dah, anda taubat sekarang anda jadi bersih, belum. Syaitan masih dendam kita, syaitan masih dendam kita. Orang makan dadah tu saja, penagih dadah lepaskan dia saja ke? Kita akan cari, akan beri lagi. Free pun tak apa, pasal nak pancing kau balik semula ya, tidak. Keluar pusat pemulihan saja, dia kasih lagi. Maksiat pun begitu. Jadi taubat tu kena ongoing sampai mati. Teringat dosa menangis, teringat dosa menyesal sampai meninggal dunia. Kena ongoing sampai akhir hayat kita taubat. Baik, taubat daripada dosa sembahyang, puasa dan zakat. Kalau zakat yang tertunggak, sekarang juga kau kira berapa yang kau belum keluarkan, kau keluarkan. Kerja daripada muda tahun 80-an, 90-an dah kerja. Duit dah ada simpanan, tak bayar zakat. Orang kita ni bayar zakat baru belakangan ni tahu. Dulu-dulu macam buat bodoh je zakat. Saudi zakat tu cuma zakat fitrah dan zakat sawah padi saja. Kerja boleh gaji semua gelang sebegini umpamanya. Duit banyak tak zakat. Kena kira gaji aku berapa. Tengok congak gaji aku berapa, rasa aku saving aku lebih pada nisab tahun bila, dan tahun itu aku dah kena wajib zakat, keluarkan. Wajib keluarkan zakat ya. Zakat. Itu zakat tentang apa yang tertunggak. Zakat puasa, kita sebut zakat puasa pulaknya. Ini dah masuk bulan Jamadil akhir ya. Tinggal lagi 2 bulan lebih masuk bulan Ramadan. Minta maaf saya tanya, jawab terus terang ya. Dalam hati. Dah habis qadaknya ke belum? Tak payah anggut, tak payah giling ngada-ngada. Cuma kau jawab dalam hati, dah habis qadak ke belum? Kalau belum habis qadak, bila lagi? Nanti dah bulan-bulan Rejab ujung-ujung baru kalang kabut nak qadak semua. Selalu saya pesan suami-suami yang ada isteri, khususnya yang baru kahwin ya, budak-budak baru kahwin, kita bilang kau kena, kalau kahwin bulan Rejab, bulan Syaban, kena tanya isteri kau buat-buat. Besok abang nak puasa sunat lah bulan Rejab ni. Awak nak puasa qada, mari kita puasa bersama. Padahal awak nak pancing, awak tengok dia ada qada ke tidak. Mak saya ada qada, dah habis bang, qada saya dah habis semua. Kita orang adik-beradik semua bulan Muharram dah habis qada. Abah bukan main jaga. Alhamdulillah, syukur. Besok saya nak puasa sunat lah, awak ada puasa qada? Ada bang. Oh, berapa hari lagi qada? Lagi 7 bang. Lagi 7 hari. Tahun lepas berapa hari hutang puasa? Ni baru pertama jadi isteri dia lah ya. 7 hari bang. 7 hari hutang puasa, 7 hari lagi masih nak qada. Maknanya dah luak belum? Belum bergerak walau 1 hari. Ya, tahan kau puasa sunat 7 hari, nak temankan dia qada 7 hari. Kemudian slowly kau tanya, tahun-tahun dulu-dulu punya ada tertinggal tak? Masih remaja dulu, pengen sekolah, college ke apa. Sebab orang perempuan kalau uzur,
Tak puasa otomatik. Kau puasa pun tak sah, berdosa. Qadanya tak otomatik. Setahun masih ada tinggal 1-2 hari buat bodoh aja. Tak tahu jadi AJK unit wanita masjid. Tak tahu yang ada jadi ustazah. Allah, tak tahu pergi umrah. Semua, tapi macam baik aja. Hutang puasa zaman berzaman sangkut. Puasa jahat ya. Kena fidyahnya lagi ya. Kena fidyah. Saya kalau kira orang punya fidyah, setakat ini yang rela bayar, yang kalau dia kira untuk diri dia sendiri, hidup-hidup ni orang. Tapi setakat ni kalau kita kira kan untuk orang yang dah mati, tak pernah bayar kontan. Sukatilah bapak, dah kau dalam kubur, kau menjerit, kau punya pasal. Ini duit aku nak bikin macam-macam. Yang saya kira sampai paling tinggi, saya pernah kira sampai 53 ke 56 ribu dolar Singapura. Panjang umur pula pakcik ni. Suami isteri dia telefon, Ustaz, pakcik ni meninggal, nak minta kan kira fidyah, mana makcik boleh datang? Tak apa makcik dalam Medah, kita datang rumah makcik. Kita datang menangis-nangis pakcik ni baru keluar CPF 100 ribu lebih. Pakcik ni tak puasa. Kita kiralah berapa umur dia, sekian-sekian. Dianggarkan akil baligh umur sekian. 1 tahun 30 Ramadan, tak tahu 29 ke 30, kira 30 Maka fidyah dia untuk umpamanya lah 54 tahun yang lalu. 53, maknanya lepas tahun baru ada ganda kan. 53 kali 30. Itu untuk puasa yang 30 tahun, 54 tahun yang lalu. Puasa untuk 53 tahun yang lalu. 52 kali 30. 51 kali 30 kali total everything 50 ribu lebih dolar Singapura. Kering air mata makcik. 50 ribu Ustaz. Anak tengok mak tengok anak. Tak apa Ustaz je, nanti kita panggil lagi. Tak pernah nak orang kasih kontan. Para ada duit kata. Wallahualam, kalau kita qadi kita boleh kuat kuasa. Kalau kita negeri ada undang-undang, kita boleh freeze dia punya harta. Tak boleh bagi faraid kecuali dah bagi, ni hak si mati. Kau dah mati, kau punya pasal. Ini duit boleh bikin macam-macam. Nanti pandailah cari kaul ke cari ustaz. Sekarang pulaknya semua boleh tailor-made. Hukum pun boleh tailor-made. Kau nak bikin apa semua, bukan kita tak nak bayarkan ustaz, tapi kan begitu kan kita perlu. Kau tak ingat duit si mati tau. Bukan duit kau. Menjerit-jerit yang dalam kubur. Tolong malaikat, anak aku dah bayarkan ke belum? Aku dah belum minum walau dah 3 bulan. Haus malaikat. Aku belum makan. Dah 4 bulan. Lapor malaikat, anak aku dah bayarkan ke belum? Bayarkan nak, bayarkan fidyah abah, bayarkan, abah kan ada duit. Malaikat bilang anak kau dah pakai untuk makan angin, anak kau dah pakai untuk renovasi rumah. Menangis kau dalam kubur. Siapa ada fidyah kira, tak tahu kira jumpa alim ulama minta kirakan. Kirakan yang jujur, bayar. Tak mampu banyak, bayar sikit-sikit. Dan puasanya qada juga. Banyak kes kita kira-kira fidyah. Tapi kalau tuan punya diri, ada satu makcik rambut dah putih semua. Dulu masa makcik bersalin-salin, makcik ke jenas, makcik pulaknya bersalin bulan puasa. Habis bulan puasa tahun depan kadang bersalin bulan Syakban. Bulan puasa masih dalam pantang. Puasa tahun depan bunting lagi umpamanya. Jadi sampai anak dia dah dewasa, mak dia punya bulan hutang belum habis kadang puasa. Masih nak tangguh esok dan lusa. Tak akan bimbang, tak akut binasa. Allah, kalau mati nanti kena azab pedih dan kena seksa. Allah, nanti barulah kecewa, barulah duka, barulah rasa. Minta ampun dari Tuhan yang Maha Esa. Dalam kubur dapat selesa. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita kirakan, okey makcik punya fidyah kira-kira sama sekali 7,000 dolar Singapura. Dia bayar sikit habis. Yang last punya dia bayar sekali kontan banyak, terperanjat kita. Padahal dah bukan orang senang tau, dah pencen nas pencen. Dia bilang berkat saya bayar saya punya fidyah, ada kawan saya hutang saya 20 ke 30 ribu dan berapa tahun lama. Tiba-tiba datang rumah saya, dia bayar balik hutang dia. Terus saya habiskan hutang fidyah saya. Subhanallah, begitu itu hutang fidyah. Puasanya kena kira ya, tak boleh tidak ya. Kemudian hutang sembahyang. Hutang sembahyang kau jangan buat bodoh. 1 hari 5 waktu. 1 hari mesti ada 5 waktu. Kalau kau ada 1 hari 3 waktu, 2 waktu, kau kena top up sekarang. Tak boleh tidak. Walau dah 40 tahun yang lalu, walau 30 tahun yang lalu, kena kira sejak akil baligh kita, adakah setiap hari kau 5 waktu? Kalau tidak, kau kena top up sekarang. Kena kira. Tak boleh, alah mesti muda-muda dulu. Macam muda-muda excusable tak sembahyang. Muda tak muda mesti kena sembahyang.
Muda tak muda mesti kena sembahyang. Kita punya kuliah sampai pukul berapa? 10.30 ya. Saya takut terlambat makan waktu orang kesian. Nanti kadang ustaznya ada tunggu dekat luar. Tak ada ya. Okey. Apa kita bilang tadi? Kena ya, tak boleh tidak. Nanti yang ada orang bilang, ustaz saya dengar sembahyang tak payah qada. Betul? Itulah yang ustaz bilang kena qada, tak payah qada. Dengan syarat kalau awak gila. Awak gila tak? Tak gila dalam pingsan awak sedar kan? Taklah pingsan. Awak gila tak? Tak gila. Tak gila walas fikiran kena qada. Kalau gila boleh lah tak qada. Dia suka kita bilang tak payah qada. Betul, dengan syarat awak gila. Awak gila tak? Kalau tak gila kena qada. Kalau tak qada tu namanya gila. Jadi kena qada. Ada orang pula takkan dalam ulama punya pun nak kira. Kalau kau makan roti canai satu keping RM1, kau makan ambil RM5, dalam kau tak bayar, lepas seminggu mamak panggil, kawan, itu berapa hari dulu? Awak ada berapa hari punya pun nak kira ke? Awak boleh cakap begitu tak? 1 sen pun kena bayar, dengan Allah Ta'ala kena bayar. Awak kecapi nikmat semuanya, jadi kena bayar. Nak bayar nikmat tak boleh, tanda syukur nikmat sembahyang tu saja. Kena kira ya. Dan selagi masih ada sembahyang fardu yang terhutang, tak boleh sembahyang qada, tak boleh sembahyang sunat. Haram. Sembahyangnya sah tapi lambat kerana apa kau dah gunakan. Boleh tak? Dah nak dekat maghrib, dah pukul 7, kau belum sembahyang asar, saya nak sembahyang sunat lah, boleh lagi tak? Pasal waktu dah nak habis. Ini bukan waktu dah nak habis, waktu dah lama habis. Macam dengan kau sembahyang sunat, jadi qada kau jadi makin delay lagi. Haramnya pasal apa? Tak menyegerakan taubatnya. Tu haramnya kan, maknanya kan kena segerakan. Tak boleh ya. Kena qada dan kena kira. Apabila saya sebut begini nanti orang tanya ya. Orang tanya. Especially qada yang tertinggal-tinggal dulu masa tengah sukan-sukan, tak pergi sembahyang, pergi library, pergi tutorial, tak sembahyang, saja aja tau. Pergi shopping-shopping, tak sembahyang umpamanya ya. Pergi piknik, tak sembahyang. Ringan aja dia buat ni begitu. Nasib baik tak mati. Kalau mati dah kena siksa dalam kubur sekarang ni. Dah kena himpit dalam kubur sekarang. Nasib baik panjang umur, alhamdulillah. Sekarang kita kasih kabaran ni, jangan yang orang yang malamak menyesal aku datang. Aku ni diingat dah baik, ustaz pergi congkil, pergi bongkar pula dosa-dosa aku masa silam. Ini rahmat, ini rahmat. Yang ini rahmat. Yang orang dengar gini punya cerita dia macam boring tau. Ini rahmat, biar kita tobat, real punya tobat. Biar kita jadi baik, real punya baik. Bukan hanya sangka kita ni baik, sangka, tapi rupanya dosa kita banyak utang dengan Allah Ta'ala. Wajib kira satu persatu. Nanti apabila kita sebut gini, nanti ada orang tampil, ustaz macam mana ustaz, akak nak kira, dah lama akak tak boleh ingat. Nanti kita bilang tak apa kak, akak cuba kira, akak umur berapa sekarang? Umur akak 63. Baru 63, saya ingat 6003. 6003 susah nak kira, kena buka buku sejarah, buka apa semua. 63 bukannya susah. Akak akil balik umur berapa? Sekarang juga kita kira. Sekarang juga kita kira ya. Kita tanya akak tu, ini buat contoh ya, contoh kiraan. Akak akil balik umur berapa? Tak ingat lah ustaz. Kira umur 9 lah ya. Belum. Ingat pula. Belum. Umur akak darjah 5 lah. Darjah 5 umur berapa? 11. Okey. Ketika itu sembahyang akak macam mana? Kan ni kita contoh kiraan. Kan boleh ingat. Oh ketika itu akak sembahyang tak tinggal. Abah bukan main jaga, mak bukan main jaga, duduk kat kampung kita. Habis itu sejak bila usia umur kakak berapa sembahyang mula cedera? Umur akak 16 tahun. Mula duduk belajar college. Duduk asrama, akak mula tak sembahyang. Sembahyang apa yang tinggal? 5 waktu? Tak ada. Taruhlah zuhur dengan asar. Setiap hari ke? Tidak. Seminggu berapa kali? Sekali? 2 kali? Lebih. 5 kali? Tak ada. 3-4 kali? Mungkin. Taruhlah 4 kali. Berapa lama dalam college tu? Taruhlah 2 tahun. Maka 2 tahun. Zuhurnya tadi kita bilang seminggu kurang 4. Berapa minggu? Setahun ada berapa minggu? Berapa bulan? Untuk tempoh sekian ini, utang zuhur akak sekian, utang asar akak sekian. Kemudian apa cerita pulanya? Kemudian akak tak sembahyang langsung. Akak belajar di Australia. Semua orang putih. Akak tak nak tunggang-tunggik depan orang putih, akak tak sembahyang. 5 tahun di sana. Astagfirullah. Umpama contoh lah, ini contoh ya. Kira utang akak subuh 360 kali 5. Sebab 5 tahun. Zuhur, asar, maghrib, isyak.
Setahun 360 ke 365 ya? 365 kali 5 tahun. Jadi ini hutang akak untuk for the next 5 years. Kemudian apa cerita? Kan boleh, kan boleh. Sampailah hari dia dah full sembahyang dia, tu semua kira. Alhamdulillah tau. Baru late ini orang baru kasih tahu kita. Dulu sebelum saya pindah Hadramaut ada orang jumpa. Ustaz, saya nak kasih tahu, saya dah habis semua hutang sembahyang saya. 7 tahun saya buat. 7 saya buat, saya double-kan. Kalau saya free time saya triple-kan semua. 7 tahun saya dah clear. Alhamdulillah, senang hati. Baru berapa bulan lepas ada seorang jumpa sama kita. Dia telefon pagi, orang Singapura. Telefon, aku tengah nak pergi kuliah, nak sembahyang subuh, dia telefon. Biasa orang kalau telefon waktu-waktu gitu ada berita-berita yang penting kan, kita cemas juga, ada apa hal. Saya tak angkat telefon dulu. Tengah kuliah pun dia telefon lagi, aku tak angkat juga. Lepas kuliah saya telefon dia. Ustaz, saya nak bilang terima kasih. Bergau aku yang kan ada apa rupanya. Sembahyang saya semua dah habis qada. Berapa hari lepas dah habis qada. 12 tahun Ustaz saya qada. Saya habis. Kalau dikira boleh habis tak? Boleh, dibuat boleh habis. Sekarang dah bebas kau nak sembahyang sunat. Kau dah bebas tunaikan tanggungjawab. Buat kalau boleh buat. Tapi beratlah Ustaz nak qada. Memang berat. Kita sembahyang pun berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sembahyang tu memang besar, memang berat, kecuali atas orang yang khusyuk menjaga dia. Memang berat. Kita sembahyang 1 hari 5 waktu tak berat ke? Berat. Tengah shopping jadi tempat saya sembahyang. Lagi di Singapura bukan ada surau, ada apa kat shopping center. Cari kat selit-selit mana-mana sembahyang tepi tangga apa semua. Kadang tahan keluar shopping center cari masjid yang terdekat, bukannya dekat kan. Tengah pergi kenduri kahwin, pergi apa? Berhenti sembahyang dulu. Engkau main bola, main apa tak sembahyang. Sekarang kau beratnya kompol lah. Macam mana berat pun lebih ringan pada kau kena siksa kubur. Macam mana berat pun di dunia kau boleh qada, masih boleh taruh air sebelah, lepas salam kau minum air, kemudian masih boleh ada aircon, sembahyang atas sejadah, kapet yang tebal, masih selesa. Kalau dia main akhir macam mana kau dituntut Allah? Satu waktu saja kau tinggalkan cukup untuk buat kau menggelisah tak tentu arah dalam kubur. Orang dah habis talqin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus kasih Fatihah ke siapa, orang pun lalu, sebentar lagi Munkar Nakir datang kan. Sebentar ada nak tunggu Munkar Nakir datang, mayat ini punya gelisah dalam kubur tak tentu arah. Kenapa? Tinggalkan satu sembahyang saja cukup buat dia begitu keadaan dia. Macam mana kalau banyak sembahyang? Takkah ini rahmat untuk boleh tebus? Jangan kau berat sangat, habis begitu, nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Oi, jangan banyak cakap. Kau patut dah kena pancung how many years ago. Pasal tinggal sembahyang kan pancung. Jangan banyak cakap. Buat pada kau kena siksa kubur, ini jauh lebih ringan. Dan orang semua buat, yang tak buat cuma kau saja. Buat, dan itu tanda kau hamba Allah Ta'ala. 2 hari lepas orang jumpa saya pulanya. Ustaz, saya dah habis qada saya 10 tahun. 10 tahun sekarang saya lapangnya rasa, leganya saya rasa, harap diterima Allah Ta'ala. Syarat tobat menyesal. Dengan kau kira zuhur kau sekian ribu, asar kau sekian ratus, agaknya menyesal tak? Dengan kau tak kira, tak apalah saya niat qada saja, kurang menyesal. Bukan kurang menyesal, tak ada menyesal langsung. Dan kau ingatkan kau dah bagus dah, kau niatkan qada sampai bila? Tapi dengan kau kira, banyaknya. Kalau kau mampu, tak mampu, sekarang dah kena angin ahmar umpamanya, buat apa yang terdapat, terdaya, orang dengan sembahyang duduk sekalipun. Baru buat 1-2 waktu sembahyang, mati. Alhamdulillah, mati dalam tobat. Mati dalam tobat. Kira tetap kira, walau umur dah 70 sekali sekarang pun, kira tetap kira, tak boleh buat bodoh ya. Kira kena kira. Setiap waktu kau kena pastikan, setiap waktu ada 5 waktu. Ada tahu orang cerita sama kita, Masjid Makkah Habib Noh tu di Singapura tu, tengah-tengah bandar tau. Jadi yang datang sembahyang tu kadang orang berniktai, orang-orang moden lah, macam orang-orang KL lah gitu lebih kurangnya. Punya modern style. Nanti duduk cerita-cerita dengan kita semua. Ustaz, dulu saya tinggal sembahyang tau. Saya semenjak ofis saya dekat dengan Masjid Habib Noh ni, saya syukurlah satu hari macam mana paling tidak mesti 3 waktu pun saya dapat. 3 waktu dapat. 3 waktu. Padahal dia dah cukup bagus lah. Dulu dia 2 tahun, 1 tahun cuma 2 waktu. Waktu raya haji, waktu raya puasa. Itu saja. Itu pun tak masuk waktu. Sekarang 1 hari 3 waktu dah cukup bagus. Kau nak bilang apa? Bagus. Tak boleh. Kau menyokongkan dia pula. Nak bilang macam mana tak cukup? Terus dia tak nak sembahyang. Awak buat 3 waktu. Alhamdulillah. Jadikanlah 5.
Jadikan 5 bukannya susah kan, 3 waktu pun awak buat susah sangat tak? Tidak kan? Jadikanlah 5. InsyaAllah boleh ya, insyaAllah boleh. Yang ada orang bilang, saya sekarang paling-paling tidak 3 waktu pun dapat. Ui, pada dah cukup bagus. Yang ada orang pula bilang, sekarang Ustaz saya tak tinggal sembahyang 5 waktu saya buat. Macam mana sibuk pun kadang-kadang saya kumpulkan pukul 8 malam, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Amboi, sembahyang Zuhur pukul 9 malam, 8 malam. Pada dia dah cukup bagus lah. Satu hari mesti 5 waktu dan kelima-lima mesti dalam waktu. Begitu ya. Nanti bilang tak boleh lah begitu. Tapi pada mereka dah cukup bagus tau. Pada dulu jadi tak pernah sembahyang langsung. Orang yang macam gini semua kau biarkan saja dulu. Kau galakkan. Mudah-mudahan berkat dia sembahyang tu dia akan dapat. Alhamdulillah dapat 5 waktu, syukur. Buatlah semua dalam waktu. Cuba awak banding, awak tak makan breakfast, tak makan lunch, semua makan malam semua. Senak tak? Dan petang tu mudarat tak diri awak? Kan mudarat. Sembahyang lebihlah daripada itu. Sembahyanglah. Nanti you miss all the gift from Allah Ta'ala yang according to waktu-waktu kan ada giftnya. Nanti you miss. Tak sama you buat malam. Jangan bilang berdosa engkau gitu semua. Bilang kau rugi, tak dapat pahala, tak dapat anugerah, tak dapat itu semua. Kasih pengharapan orang ini. Jangan terperanjatkan dia. Begitu. Ada satu lagi dosa lagi. Tak letak di sini. Dosa apa tahu? Dosa yang menular. Dosa menular susah tahu. Kau ajar orang buat dosa. Tidak. Kau tengah tawaf. Tiba-tiba kau tengok malaikat atid sedang catat dosa. Malaikat, aku tengah tawaf, apa pula kau catat dosa? Dosa apa kau catat tu? Dosa main pakau, main judi. Aku tengah tawaf lah. Engkau tengah tawaf, tapi engkau ingat tak? 10 tahun yang lalu kau pernah ajar budak main judi. Sekarang budak tu tengah main judi. Kau tengah tawaf pun kau dapat dosa dia. Lain ketika pula kau tengah baca Quran, kau tengah mengajar Quran sekalipun, tak kau tengok malaikat. Malaikat apa kau tulis lagi? Dosa judi. 5 kali pulanya. Kenapa? Budak yang kau ajar dah ajar budak lain, ajar budak lain. Sekarang 5 tengah main judi, kau dapat dosa menular. Itu setakat judi dan arak dan sebagainya. Kalau ajar ajaran sesat, ni cikgu-cikgu Wahabi ni semua susah. Dia menyalahkan akidah orang. Jaga sekali, na'udzubillah. Dan diorang tak cukup syarat nak kembali pada pangkal jalan. Sekarang anak sudah kembali ahli sunnah, anak dah ikut maulid, ikut tahlil. Tak cukup. Dia kena kikis dia punya akidah lama dia tu. Taubat dan menyesal, syarat kena pasang semua. Syahadat balik, minta ampun pada Allah Ta'ala, baru join balik tu namanya. Tak boleh setakat hadir maulid aja gitu. Kena kikis, kena betulkan. Ada seorang Nabi Bani Israel. Ulama Bani Israel kan jahat kan, dia suka ubah-ubah kitab, nak suka menyesatkan orang. Dia dah nak taubat, dia jumpa sama Nabi Bani Israel, minta, wahailah Nabi, engkau mintalah kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa aku. Allah mewahyukan kepada itu Nabi. Bercakap sampai ini orang tentang dosa dia, aku boleh ampunkan. Tapi apa hal pula tentang hamba-hambaku yang dia dah sesatkan? Dia kena balikkan ke pangkal jalan tu. Betul orang cikgu-cikgu ajaran sesat ni, dia kena punya taubat, kena keluar surat khabar. Siapa yang ikut ajaran saya declare ini salah begini. Agak-agaknya murid-murid dia nak ikut ke tidak? Wallahu alam. Yang ada murid-murid dia akan buka cawangan sendiri lagi. Dia bilang, cikgu kita ni dah kena brainwash dengan mufti. Cikgu kita dah kena paksa dengan jabatan agama. Ataupun cikgu kita dah kena sihir. Orang taubat dia bilang sihir. Sebab apa tahu? Dia belajar, dia jumpa dengan tuan guru dekat Kelantan. Kelantan tu ilmu dia macam-macam tahu. Dia tenangkan orang Kelantan pulanya. Dia bilang dia cikgu dia kena buat orang untuk jadi taubat. Kan bagus kalau itu, buatlah aku biar aku taubat. Allah, begitu. Jadi murid dia tak ikut. Murid dia buka cawangan lain sendiri. Susah orang begini, sampai mati dapat kesan dia. Allah Ta'ala warning Nabi Daud, kau jangan cuba-cuba mintakan ampun orang dah sesatkan hamba-hamba aku. Susah. Jadi kalau kau nak jahat sendiri, jangan ajarkan orang. Itu dosa yang menular. Susah. Kalau setakat dosa main judi, dosa minum arak tu, semua dah susah. Ini kan pula dosa apa kita bilang tadi? Dosa akidah, dosa agama, ajaran sesat. Orang jadi sesat lantaran engkau. Macam mana tu, na'udzubillah ya. Ini tobat 3 campur 1 campur 1. Allah suka hamba-hambanya yang bertaubat je.
Allah Ta'ala sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Ta'ala cinta, bukan hanya suka saja, cinta kepada hamba-hambanya yang taubat dan hamba-hambanya yang mensucikan diri. Taubat tu maknanya kembali kepada Allah ya. Yang diorang bukan dia tak nak taubat tau, dia takut. Dia takut boleh terima ke tak boleh terima. Saya nak minta izin lah di luar masjid ini. Saya cakap ni bertahun-tahun tapi tak pernah buat. Tak apalah. Rasanya macam aku nak minta izin, nak taruh di luar masjid kain rentang banner. Wahai sekalian ahli judi, ahli arak dan ahli zina, syurga menanti anda, rahmat Tuhanmu untukmu. Syurga menanti anda, bersedialah untuk mengecapi nikmat jannah. Kemudian taruh hubungi kami, nombor telefon sekian-sekian. Agak-agaknya, dan kat sebuah masjid lain saya nak taruh, wahai sekalian yang judi dan arak, siap-siaplah untuk kena seksa kubur, kena azab, kena pedih engkau kena. Agak-agak yang mana yang agaknya orang lebih suka nak taubat? Pandangan yang pertama ke yang kedua? Dan betul tak dia boleh dapat pengampunan? Betul tak Tuhan dia masih rahmat untuk dia? Betul tak masih ada peluang jadi ahli jannah? Kasih tahu dia bahawa Tuhan masih sayang dia. Kasih tahu dia bahawa rahmat Tuhan dia luas. Jangan kau takutkan dia buat dia lari. Budak kampung kau keluar kampung lari, ada buat kacau, buat apa semua. Nampak dia je, kau berani balik kampung, mak kau pengambat nanti. Kau bilang, kau baliklah kampung, mak kau sayang kau. Mak kau hari-hari sebut kau. Mak kau hari raya siapkan, tunggu rendang, ketupat untuk engkau. Ini anak aku punya favourite, anak aku punya favourite. Agak-agak dia balik ke tidak? Balik ya. Kau jangan takutkan orang. Allah Ta'ala ada sediakan rahmatnya. Kasih rahmat, kasih rahmat. Kadang-kadang cuba pikat dengan beri rahmat. Nanti orang akan kembali. Pasal kalau dapat peluang kembali, dia nak buat tak? Dia nak kembali tak? Dia kembali ya. Biar dia kembali. Orang dah macam mana dosa pun Allah Ta'ala boleh beri pengampunan untuk dia. Jangan kau jauhkan orang daripada rahmat Allah. Barang dijauhkan, nanti kau terjauh daripada rahmat Allah. Setengah orang kalau ceramah, kalau tak buat orang punya bulu roma berdiri, macam tak sah. Tobatlah, siksa kubur, azab, bakar, kala jengking, himpit. Allah, mana rahmat Allah, mana rahmat Allah. Kasih tahu rahmat Allah. Biar orang suka nak kembali kepada Allah. Maha kasih, maha sayang hambanya. Allah Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya. Kalau dah Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala would do anything tau. Nabi menyebutkan tentang orang yang taubat. Kitab Riyadhus Shalihin ada sebut riwayat ini ya. Begitu Allah punya suka apabila hambanya kembali taubat. Nabi mengumpamakan, apabila seorang nak pergi musafir, orang Arab ni kalau bawa onta dia itulah transport dia, onta dia itulah juga isi kargo dia, onta dia itulah juga navigation dia, waste dia. Sebab kalau dia letih sangat atas tengah padang pasir, dia sampai hilang habis bekal apa semua, dia terlentuk pingsan atas unta dia boleh bawa ke tempat yang paling hampir yang ada air, ke kampung orang ke, ataupun destinasi ke mana yang dekat. Unta dia tahu dia boleh bawa. Unta punya cerdik. Unta lebih kalau lagi kalau tuan dia sayang dia, jaga dia baik, cukup kasih makan, dia sayang tuan dia. Jangan kau anyai dia tengah padang pasir, digigit tengkuk engkau kasih putus. Unta begitu ya, dia balas dendam. Dia balas dendam. Jadi unta, Nabi contohkan, orang dah bawa segala alat dia, bekal semua kat tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba unta dia gaib, hilang. Mana kau unta, mana kau unta, tak ada. Kecewa tak dia? Kecewa. Untanya tak ada. Kecewa dia. Sampai dia hampir putus asa, sedih, duka cita. Tiba-tiba unta dia menjelma. Gembiranya dia, seronoknya dia dengan unta dia balik. Mana lagi dia seronok? Ketika unta dia balik ke ketika awal-awal dia masih dapat unta dia? Masa dia nak keluar dengan unta dia, mana lebih seronok dia tengok unta dia? Bila unta dia balik, dia seronok. Tengah seronok, tengah gembira, hilang lagi unta dia. Mana lagi duka cita? Yang kali ini ke yang hilang pertama tadi? Kali inilah, sebab dah dapat balik. Dapat ke hilang balik, dapat ke lagi semula? Orang bilang chance hanya once aja kan? Dapat lagi ke? Sedih, duka cita. Dan dalam duka cita punya duka cita, muncul balik unta dia. Kali ini malah lebih gembira, lagi gembira. Rasulullah bilang, apabila hambanya kembali kepada Tuhannya, Tuhan lebih gembira daripada tuan unta ini. Sehingga kan begitu gembiranya Tuhan, sehingga Allah mengatakan, engkaulah Tuhan, akulah hamba.
Jangan salah anggap ya, bermakna bukan begitu. Maknanya kalau bermakna kau bikin apalah, aku iakan, aku ikutkan. Hanya kerana kau kembali, Allah akan ini adalah maksud hadis Nabi ya. Tuhan begitu gembira kalau hambanya kembali. Macam maknya gembira lah anaknya tak balik-balik, tak tahu balik kan, macam mana gembira. Dah nak mak, ibu minta apa, minta mak bu, dah lah kau jangan cakap masuk mak dah siapkan lauk-lauk pun, nyah ni geran untuk engkau. Oh, kasih geran tanah semua puak. Pasal maknya gembira dan sayang, tak anak-anaknya lari lagi. Maha suci Allah Ta'ala lebih sayang kita pada mak kita. Maka Allah Ta'ala akan gembira dalam tentang Allah akan gembira kita kembali pada taubat. Ya Allah, jadikan kami orang yang taubat padamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pilih taubatmu daripada maksiat kami ya Allah. Jadikanlah kami orang dapat betul jijik pada maksiat kami dan kami tak ulang lagi ya Allah. Jadikanlah kami betul hamba yang suci padamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon padamu ya Allah ya. Ya Allah, berlindung daripada segala kesan keburukan dosa-dosa kami ya Allah. Berlindung pada murka-Mu ya Allah. Ada riwayat orang yang dah bunuh 100 orang kan, ada kan? Kemudian dia nak taubat, caranya macam mana? Pergi kat tempat orang baik-baik kan? Itu caranya. Ini kita ringkaskan ceritalah. Dalam perjalanan dia mati kan? Kemudian malaikat berebut, malaikat rahmat, malaikat azab. Ini kita punya lah. Dia dah bunuh 100 orang, belum sempat taubat pun, belum sempat sampai sana pun. Masih baru dalam perjalanan. Dosa dah buat, taubat belum sampai lagi. Dia kita punya bahagian, malaikat azab. Malaikat rahmat bilang kita punya, dia dah berhenti, dia dah tak buat lagi dan dia berazam, dia dah on the way walaupun belum sampai. Dalam malaikat pertikai-pertikai, Allah Ta'ala perintah suruh ukur didapati dia hanya selangkah hampir pada tempat mati dia, tempat taubat dia tu lebih selangkah. Jadi dia, malaikat rahmat ambil dia. Malaikat rahmat dengan ini memandangkan kalau kau nak taubat segera. Kalau dia delay sikit aja tadi, takkah dia masih satu langkah hampir sini? Pasal dia bersegera, maka dapat satu langkah. Maka jadi terima. Cerita tu bukan itu saja tau. Sebenarnya ketika malaikat pertikai-pertikai, kan Allah Ta'ala akan do anything asal kau hambanya nak kembali. Allah Ta'ala suka kan. Ketika malaikat tengah pertikai-pertikai, Allah perintah kepada bumi, wahai bumi yang berada di tempat dia nak bagi taubat, kau kecut sedikit. Wahai bumi yang di tempat yang dia berkelas bunuh orang, kau mengembang sedikit. Jadi bila malaikat kira selangkah lebih hampir pada sini, Allah Ta'ala will do anything. Habis kenapa kena kecutkan itu? For record purpose. For record purpose, jadi malaikat untuk rekod. Dia hampir begini, maka taubatnya begitu. Allah Ta'ala buat apa saja asalkan kau nak taubat. Kami nak taubat ya Allah, kami nak taubat. Dengan rahmat-Mu, dengan kelembutan-Mu ya Allah, berilah kami dapat berjaya taubat, mengikis diri daripada dosa ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah ya. Dosa kita banyak ya. Tuhan suka nak beri taubat, jangan kita pula tak nak taubat ya. Cerita tentang taubat-taubat ni bagus tau. Kalau lah ustaz ni cakap dekat tengah-tengah bandar tentang orang-orang yang berjoget kan bagusnya ya. Ni cakap kat masjid kita kan ada orang baik-baik ya. Baik-baik, semangat. Seruan taubat ini untuk siapa? Hatta untuk kita pun. Mata tak lepas hari-hari pandang tengok televisyen, telinga tak lepas-lepas hari-hari dengar radio, naik kereta saja tak buka radio. Hati berdetik kata itu kata ini, mandang orang rendah semua gitu. Allah, semuanya tu cinta dunia lain, temahak lain, dengki lain, semuanya tu. Taubat semua tetap untuk kita juga, tak kurang dosa kita, ya. Begitu tentang bab taubat untuk kita, semuanya untuk taubat. Nanti musim taubat lagi bila? Bulan Rajab, bulan taubat, bulan pengampunan. Bulan Ramadan, bulan pengampunan. Khususnya 10 hari kedua bulan Ramadan, 11 sampai 20. Itu waktu-waktu pengampunan. Dosa macam mana banyak pun Allah Ta'ala ampunkan. Sekarang ni kalau kau dah tahu ada musim, sekarang pun boleh pengampunan. Tapi musim-musim pengampunan tu lagi, kalau lah umpamanya lah pihak pemerintah bilang bulan sekian, siapa submit atau dia punya saman-saman yang dulu ke bil yang dulu, semua akan dihalalkan, akan di-voidkan. Kau korek tak kau punya file-file lama, segala saman dulu, laci dulu, apa segala, bil-bil dulu, kau korek tak untuk forwardkan? Sekarang ni sebelum Rejab, sebelum Ramadan, kau korek masa-masa silam kau punya dosa. Korek dan semua file upkan, hadapkan, ya Allah dosaku begini banyak, ampunkan. Ramadan kau bring up that file lagi, kau minta ampunkan lagi. Ketika umrah kau bring up lagi. Semuanya kau senaraikan file kau, minta ampun pada Allah Ta'ala. Bila? Sekarang lah ni waktunya. Sekarang waktunya,, ya. Jadi kita dapat menjaga diri, ya, pada Allah Ta'ala.
Ini kita sudah bulan Jamadil Akhir tau. Kita punya jumpa lagi 2-3 bulan. Tinggal kita bulan Jamadil Akhir dah masuk ni kan. Tinggal Rejab dan Syaban. Ramadan saya tak datang lah. Ramadan tak datang lagi 2-3 bulan. Lagi 2-3 bulan nanti lagi yang bulan penghabisan punya kita nak bincang bab puasa. Nak bincang bab puasa ya. Seterusnya setiap orang yang mengaku dirinya mukmin wajib secara pasti menjaga dan melihara diri dari segala dosa dengan betul dan secara menyeluruh. Baik. Ini syarat taubat. Ini sekarang dah cerita baru. Kena kasih new dia ni kena dari topik baru. Tulis tolong jodol di situ memelihara diri daripada dosa. Sebab kitab Imam Haddad yang asal semua dalam bahasa Arab dia semua tu macam kitab-kitab Jawi kita lama lah. Dia tulis awal sampai akhir. Orang-orang yang kemudian yang bikin terjemah itu yang pasang jodol baru, pasang perenggan, pasang apa semua. Ini kira dah cerita baru. Cerita tobat tadi dah habis. Cerita tobat dah habis. Ini tobat ialah dari dosa silam. Yang kita nak bincang ialah dosa kini. Dosa kini. Dah kita dah tobat, dah bersihkan, jangan kau buat dosa-dosa kini. Dosa mata, dosa lisan, dosa alat kelamin, dosa hati, semuanya tu semua kena buat. Dosa yang tobat adalah daripada dosa silam kan. Yang sekarang ini yang kita nak baca lah dosa kini. Dosa kini ya. Jangan kau teruskan diri buat dosa kini. Dulu-dulu punya alhamdulillah dah faham tobat, dah mendapati syarat-syaratnya, dah diqada, dah difidyah, okeylah. Sekarang dosa yang kini pulanya, jangan kau yang lama sudah habis kau topak balik dengan dosa-dosa kini. Menjaga dan memelihara diri dari segala dosa dengan betul dan secara menyeluruh. Tak boleh bikin kadang-kadang kita ni terlampau manja, beri opah diri kita. Dah baca Quran, dah apa semua, tak apalah, takkan tak boleh tengok TV, tak apalah, nak relax sikit, ambil waktu relax, take a break, hanya half an hour tengok cerita haram punya gitu umpamanya. Umpamanya lah setengah orang lelaki-lelaki, orang muda-muda sekarang dah pergi surau, dah pergi masjid, sebulan sekali pergi naik club lah. Umpamanya tak boleh. Secara menyeluruh everything. Ingat ya, tentang takwa ialah buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Buat yang disuruh dua, yang ditegah dua. Tak boleh kau tak secara menyeluruh. Buat yang disuruh zahir dan batin. Buat yang disuruh zahir, sembahyang, zakat, puasa. Wajib tak? Dalilnya nas, Quran dan hadis. Buat yang disuruh batin, ikhlas, tawakal, redha, sabar. Wajib tak? Wajib. Dalilnya nas, Quran dan hadis. Maka itu menyeluruh, bukan sekat zahir saja, batinnya rosak. Menyeluruh. Sembahyang buat, puasa kena bikin juga, qadanya kena buat, menyeluruh. Sembahyang rajin, puasa malas. Menyeluruh. Sembahyang rajin, puasa rajin, haji buat bodoh, tak boleh. Menyeluruh. Sembahyang, puasa, rajin haji, mulutnya dahsyat, menyeluruh. Semuanya kena menyeluruh. Zahirnya dengan batinnya sekali junjung. Tinggal yang ditegah, menyeluruh. Tinggal yang ditegah zahir, arak, judi, zina, merompak. Tinggal yang ditegah batin, ujub, riak, takabur, dengki. Semuanya tu kena buat juga. Menyeluruh kau punya, kekang diri daripada dosa, menyeluruh membuat taat, kena secara menyeluruh dan senantiasa ya, menyeluruh ya. Tak boleh hanya half-half saja. Jangan kau pandai pegang cakap orang sekarang yang bukan-bukan. Agama kita ni khairul umuri awsatuha, sebab baik perkara adalah pertengahannya. Kan Allah dah bilang kita ummatan wasata, janganlah ekstrim sangat. Nak juga relax, nak juga begitu. Kita hidup dalam masyarakat bukan macam semuanya muslimin. Jadi ada masjid, ada juga kelab malam. Ada majlis maulid, ada juga merasmikan disko umpamanya. Boleh. Jadi nak rasa ini, nak rasa ini, baguslah. Hari-hari dah makan nasi, sekali-sekali makan racun tikus. Hari-hari dah minum susu, sekali-sekali minum minyak tanah. Boleh. Yang nama racun, yang nama benda minyak tanah, kau tak boleh makan walau sedikit sekalipun. Jadi kena menyeluruh dan senantiasa. Jangan kau tegakkan benang basah. Pandai kau tak bawa dalil itu semua, kemudian kau mentakwilkan ikut pahaman kau yang menyeleweng ya. Kan banyak orang begitu kan sekarang kan, dengan alasan seimbang.
Apa? Dengan alasan umat yang pertengahan, dengan alasan sebaik-baik perkara adalah yang sederhana. Dan kalau orang tekun sangat, itu namanya ekstrim. Semangat. Susah mau cakap, orang begini semua. Menjawab kau yaumil akhir nanti. Sebab membuat dosa dan menempuh maksiat itu akan menimbulkan kemurkaan dan kutukan Allah Ta'ala. Dapat kemurkaan, kutukan pada Allah Ta'ala. Tak dapat panggil untuk ibadat. Dan nanti susah mati nak syahadat. Dan orang yang bergelimangan dengan dosa ditakuti mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik, ya. Manakala yang demikian itu pula menjadi punca segala bala dan bencana yang akan memusnahkan manusia dunia dan akhirat. Musnah dunia, tak ada musnah pun, bisnesnya makin maju. Musnah, sembahyang kau jadi kurang. Musnah, kau tak bangun malam. Musnah, kau tak baca Quran. Dunia dah musnah, akhirat apatah lagi. Musnah, niaga kau hebat tetapi tak ikut syarak, tak ikut syariat. Musnah, kawan kau banyak tetapi semuanya bawa berfoya-foya. Musnahlah tu. Kau sangka makin maju, makin gemilang. Rupanya itu adalah makin jatuh, makin kecundang. Lantaran itu apabila telah melakukan sesuatu dosa, hendaklah segera bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosa itu. Tidak berazam untuk membuat dosa yang sama lagi. Jangan dah buat dosa, lekas-lekas bersihkan. Jangan kekalkan. Ini dosa yang kini, ya. Jangan jadi dosa yang kini jadi dosa ongoing pulaknya. Tak mau, ya. Ataupun terus melakukan dosa itu lagi sesudah bertaubat dan menyesali diri atas dosa yang berlaku itu, ya. Dosa yang kini pun kita kena taubat. Ibarat orang, ya, sudah jalan, dia pakai baju putih, jalan di tengah sawah, jalan atas batasnya tu. Macam mana dia punya jalan? Hati-hati kan, takut merecik, takut jatuh, sing-sing punya sing-sing. Jatuh juga, tergelincir juga, dah berkubang dengan tanah sekarang. Agaknya dia masih nak sing-sing lagi tak? Ketawa terus, alamak dah kotor, ketawa. Mungkin berkubang, dia tepuk-tepuk lagi. Jalan dia sekarang dah tak kisah, dah selamba. Tu dosa. Dia takutnya dosa, jaga punya dosa. Terjatuh. Terus rasa macam comfortable, sedap. Dia boleh ketawa lagi, boleh gembira. Jangan, lekaskan bersih dan sing-sing balik semula. Jangan terus dah kotor, terus kau bergelimang, terus kau berkubang. Terus air matamu tak jadi nak berlinang. Allah. Dan buat dosa tak rasa bimbang, bahkan rasa seronok, rasa senang. Tak boleh, ya. Tak boleh. Nanti tak dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kau jadi lupa, tak ingat akhirat, tak juga kau kenang. Setiap mukmin harus senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala tanpa berhenti. Ongoing taubat sampai mati. Dan taubat itu harus diperbaharui pada setiap masa dan kesempatan. Senantiasa ingat menyesal dan menyesal terhadap dosa yang silam, terhadap dosa yang kini semuanya, ya. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak banyak sekali. Tentu banyak sekali. Di antaranya ada yang dosa kecil dan ada pula yang besar. Antaranya juga ada yang dosa batin dan ada yang dosa lahir. Dosa yang kita ketahui dan dosa yang kita tidak mengetahui. Banyak tak? Banyak, ya. Banyak. Ada kalanya seseorang itu berdosa kerana ia cuai, tidak mahu menuntut ilmu pengetahuan. Tak untuk ilmu pengetahuan saja dosa, ya. Yang membicarakan tentang dosa dan pahala. Tak tahu, tak boleh jadikan alasan. Tapi kita tak tahu, kira dosa tak ustaz? Dosa pasal kau tak belajar sehingga kau tak tahu. Dan ini benda semua bukan fardu kifayah, fardu ain yang semua orang kena tahu. Dosa mata, dosa lisan. Dalam mahkamah tidak mengatakan apa tidak mengetahui tidak bersalah. Itu namanya ignorant. Tak nak belajar. Salah pasal kau tak belajar. Dan kau buat dosa, tetap buat dosa. Minta maaf. Macam orang terbalikkan pasang bendera terbalik. Tulis apa terbalik. Oh, tak sengaja. Maaf, tak tahu. Baik, tahu ke tak tahu ke, sengaja tak sengaja ke, fine, tetap fine. Masuk jail, tetap masuk jail. Lepas tu kau kasihlah alasan, kau tahu ke tak tahu ke. Pokoknya ditindak juga kan.
Kalau nak pasang, kena tahu, kena pasang betul-betul. Tak boleh apa, oh saya tak tahu, oh saya tak silap, oh saya tak begini, saya tak gitu. Tak tahu, kena belajar. Tak faham, kena tanya. Tak pasti, kena cek. Tak boleh gitu buat-buat alasan. Itu semua. Baiklah, sengaja, baiklah. Oh tak sengaja lah, okeylah tak sengaja, tak apalah, kita terimalah awak mengatakan awak tak sengaja. Tapi masuk jail, tak masuk jail. Lain kali kau berani tak sengaja tak? Lain kali kau berani mengatakan saya tak tahu tak? Jadi kalau begitu sengaja minta maaf lah, tak sengaja. Minta maaf lah, tak tahu. Tak apa, minta maaf pun minta maaf lah. Jail tetap jail, fine tetap fine. Begitu, baru dia tahu. Begitu. Jadi apa? Hukum kita pun begitu. Tak boleh. Oh kalau tak tahu macam mana Ustaz? Sebab itu kena belajar. Tak boleh tidak tahu. Dan sebagusnya kita belajar ni terus-terus. Jadi kalau ada benda-benda yang umpamanya rupanya aku dah amalkan sekian lama, mudah-mudahan tak dikira oleh Allah Ta'ala, sebab kita masih dalam learning process. Baru kata learning process kan, kadang-kadang dah sampai babnya, kadang belum sampai babnya kan. Jadi apa, patutnya dah cover semua babnya. Jadi sebelum akil balik sudah cover, tapi kita belum lagi cover. Tapi sekurang-kurangnya kita kalau sebab itu belajar agama jangan putus. Jadi dia punya learning process dia pun ongoing. Jadi aku belum sampai babnya ya Allah. Mudah-mudahan ada alasan juga diterima oleh Allah Ta'ala ya. Pada yang tak belajar langsung kemudian aku tak tahu, aku tak tahu. Nanti kena seksa baru kau tahu. Ataupun mungkin sekali dosa itu ada pendahuluan dan sebab-sebab yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pilihan diri. Kadang-kadang ada bersangkutan dengan ilmu pengetahuan dan pilihan diri. Maka semua kena tahu semuanya ya. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala apa terima segala amalan kita. Buah rambai di ujung dahan dipetik budak waktu pagi. Kalaulah umur dipanjang Tuhan, bolehlah kita jumpa lagi insya-Allah ya. Kalau meninggal, kalau tak panjang umur, mudah-mudahanlah Tuhan terima pertemuan kita ini sebagai ibadat dan pengampun dosa kita ya. Mungkin tak kita meninggal, mungkin tak bulan depan tak jumpa, mungkin ya, mungkin mudah-mudahanlah Tuhan terima kita. Amin Allahumma amin.